Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Jessica John di hari yang baru, hari Khamis 4 Februari, 4 Februari pula, 4 Mac 2021 bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122 dan juga My Freeview 122. Selama 1 jam kami akan bertemankan anda dan pastikan anda terus kesetiaan anda bersama dengan kami. Selamat pagi Jess, apa khabar? Lama tak jumpa. Rindu ke John? Rindu lah. Kali yang terakhir kita bersama minggu lepas, minggu betul. lepas. Seminggu sekali ya John? Betul. Kita akan digandingkan bersama. Seminggu sekali. Dan juga kita pun sudah dah maklumkan bahawa Sejahtera Asia kini akan bersiaran 7 hari seminggu, Isnin hingga Ahad, setiap pagilah 7.30 pagi. Jadi ramai antara muka-muka baru yang akan mewarnai pagi-pagi anda. Jadi saksikanlah Sejahtera Asia setiap hari Isnin hingga Ahad 7.30 pagi selama 1 jam bersama dengan host-host yang baru yang bakal temankan anda lah. Kan Jess? Okey, baik. Seperti biasa selama 1 jam kami akan bersiaran dan kami akan juga kongsikan antara berita ringkas. Tapi sebelum itu Jess, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita apakah yang akan kita bincangkan di pagi ini. Pagi ini kita akan membincangkan mengenai serba dinamik terus ke puncak. Jadi kita ada tetamu undangan yang istimewa di mana kita sangat berbesar hati menjemput beliau ke set Sejahtera Asia. Betul tak John? Dan inilah beliau juga merupakan founder ataupun founder Serba Dynamic, dan kita nak tahulah cerita di sebalik Serba Dynamic, apakah hala tuju Serba Dynamic dan sebagainya. Jadi itu semuanya selepas ini, pastikan terus kesetiaan anda. Baik, kita akan mulakan dulu dengan perincian berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Seperti biasa, kami akan mulakan dulu dengan perincian COVID-19 dekat Malaysia. 1,745 jangkitan baharu COVID-19 direkodkan semalam dan 2 daripadanya merupakan kes import. Sekaligus menjadikan angka keseluruhan jangkitan pandemik berkenaan dalam negara sudah mencecah 330,850 kes. Kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 sebanyak 24,025 kes, manakala jumlah pesakit yang sembuh meningkat sebanyak 2,276 menjadikan keseluruhan kes sembuh kini 280,707 kes. Duka cita dimaklumkan bahawa terdapat 7 lagi kematian yang direkodkan semalam, menjadikan jumlah kematian yang meninggal akibat COVID-19 di Malaysia kini 1,148 kes. Mengikut penularan di negeri-negeri di Malaysia pula, Selangor masih kekal negeri tertinggi kes harian dengan pertambahan sebanyak 640 kes, diikuti Johor 376 kes dan Sarawak 139 kes. Jadi kita di Sarawak ni masih lagi mencatatkan 3 angka. Dan untuk perincian ataupun perkembangan COVID-19 di Sarawak pula mungkin Jess boleh kongsikan. Baik, Sarawak pada Rabu merekodkan sejumlah 139 kes baru positif COVID-19 seperti yang John maklumkan tadi. Jadi ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif baru di Sarawak telah meningkat sebanyak 10,063 kes. Sibu masih lagi mencatatkan kes tertinggi dengan 39 kes, diikuti Kuching 29 kes, Bintulu 17, Betong 13, Kapit 6, Bau 6, Meradong 5, Miri 5, Selangau 5, Pusa 4, Serian 4, Sebauh 2, Julau 1, Sarike, Asajaya dan Song masing-masing juga mencatatkan 1 kes. Manakala 210 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital Sibu, lalu jumlah maksudnya dari segala hospital lah, maksudnya daripada Kuching, Sibu dan sebagainya. Lalu jumlah keseluruhan kes yang telah sembuh adalah sebanyak 7,701. Jadi ini menunjukkan peningkatan dalam kes sembuh sebenarnya John. Masih lagi pergerakan antara zon masih tidak dibenarkan kecuali mendapatkan permit daripada polis. Jadi untuk perincian berita yang seterusnya, ketibaan penghantaran vaksin kedua sebanyak 31,500. Satu berita gembira John. Sebab dalam tempoh 1 minggu sahaja ketibaan vaksin kedua selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching, iaitu sebanyak 31,500 dos vaksin Pfizer BioNTech dari Eropah untuk pelaksanaan fasa pertama program imunisasi COVID-19 peringkat Sarawak ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, berkata vaksin dos ini akan dihantar ke daerah yang belum lagi menerima vaksin bagi fasa pertama ini. Untuk rekod, setibanya vaksin tiba di Sarawak pada 24 Februari yang lalu, dalam tempoh 3 hari sahaja
seramai 8,323 orang telah divaksinasi di 9 buah bahagian di Sarawak. Selain itu, seramai 9,700 petugas barisan hadapan di Sarawak telah menerima suntikan vaksin, John. Ini satu berita gembira. Berita gembira iaitu shipment, shipment yang kedua vaksin Pfizer BioNTech ni tiba dekat Sarawak dan ini memberi satu sinar harapan untuk kita semualah, dan kita pun dah dimaklumkan bahawa Sarawak dah pun mencecah 10,000 angka kes positif. Jadi dengan tibanya vaksin ini sekali lagi lah sinar harapan. Tapi jangan dijadikan ketibaan vaksin ini adalah jangan jadikan ketibaan vaksin ini satu sebab untuk tidak mematuhi SOP dan sebagainya. SOP tetap SOP, harus tetap diamalkan dan sebagainya. Baik, cakap mengenai sinar harapan ni, ada berita yang berkaitan iaitu mengenai iSinar. Baik, permohonan kemudahan iSinar KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja yang dibuat sebelum 25 Februari akan diberi kelulusan secara berperingkat dan bayaran sudah pun mula dibuat secara berperingkat juga, Jess. Jadi KWSP dalam satu kenyataan memaklumkan ia membabitkan permohonan yang masih menunggu keputusan kelulusan dan yang berstatus tidak lulus sebelum penambahbaikan iSinar tanpa kriteria dilaksanakan. Baik, jadi mungkin kepada anda yang menjadi penerima iSinar ataupun dibenarkan untuk keluarkan duit daripada simpanan KWSP, haraplah menggunakan duit tersebut dengan sebaik mungkin. Yang betul-betul perlu, harap dengan ada ni bolehlah membantu meringankan beban sedikit. Baik, itu saja antara perincian berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Kita akan berehat sebentar dan kita jumpa selepas ini tentunya dengan tetamu yang kami jemput. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan bertemankan anda Jessica John dan juga Jonathan Ding pada hari ini, hari Khamis 4 Mac 2021. Jadi kepada anda yang baru bangun tu, kami ada topik yang menarik untuk kami bawakan kepada anda, tapi itu nanti. Dan pastikan sekiranya anda terlepas rancangan kami sebelum ini, anda boleh pergi sahaja ke YouTube, type sahaja Sejahtera Asia, dan jangan lupa ikuti kami di social media, di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia. Dan tanpa melengahkan masa, kita akan memperkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini. Kita ada Datuk Dr. Abdul Karim Abdullah, Group Managing Director Chief, dan beliau akan membincangkan topik berkaitan dengan serba dinamik terus ke puncak. Selamat pagi, Datuk. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kami sangat berbesar hati kehadiran Datuk berada di sini. Ya, terima kasih. Baik, Datuk, sebagai permulaan mungkin kita boleh kongsikan serba dinamik. Syarikat yang dibangunkan ataupun dihidupkan sendiri oleh Datuk sendiri, mungkin boleh kongsikan apakah serba dinamik ni? What is about serba dinamik? Well, I put it in a very simple word. Serba dinamik adalah merupakan satu kumpulan syarikat yang in English terminology we say that is engineering company that provide integrated solutions to the entire sectors within its expertise, domestic and also globally. Jadi, why? How did it started? How did you started this company? What triggered it? Yeah, it started off way back in 1993. When I myself, together with the partners during that time, feel that we want to have a more meaningful life in understanding and practicing the engineering theory that we have undergone during our university time. And of course, during that time, I was working with our national oil company, Asean Bintulu Fertilizer Sdn Bhd, which is one of the subsidiary of Petronas Group. And of course, being the national oil company, pelibatan harian banyak terjurus kepada perancangan
dan juga pengurusan mesyuarat dan seumpamanya. Tidak mempunyai peluang yang mencukupi untuk apa istilah dia hands-on practical to understand the engineering aspect of what we have learned. Okay. Jadi saya melihat bahawa masa adalah amat penting di sini dan kehidupan sebagai kontraktor adalah cara ataupun jalan yang paling baik untuk mempraktikkan konsep teori yang dipelajari. Yep. So with that, I actually put in the resignation to ASEAN Bintulu Fertilizer. But of course, it is through an amicable kind of agreement. Yep. And in fact, I need to pay back my scholarships that I use from Petronas. So lebih kurang that is history. Is what I've like to say here. So it made so it was a good choice that you actually probably resign and start up your own company. Yeah, but during that time, I was also a bit concerned because I've never gone through entrepreneur journey yet. Okay. And during that time, I'm still quite young. I was there at the age of 28 years old. Okay. And it's also concerned whether I can make it or I can't make it. But again, it is the interest and the motivations that really move me to say that give a try, and we see and how to mitigate if the situations that not goes the way that we want. So itulah risiko yang diambil oleh Yang Datuk. kena ambil. Dan sekarang menjadikan beliau sekarang ini Ya, sebagai betul. seorang yang sangat berjaya, Ya, yang disegani orang ramai. Baik Datuk, Serba Dynamic kini terkenal sebagai satu daripada syarikat negara ini yang muncul di pesada antarabangsa, kita tahu itu di dalam sektor minyak dan gas, dan paling terbaru bersama Huawei dalam bidang digital. Mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit kerjasama ini, Datuk? Ya, sebenarnya daripada peringkat awal lagi kita telah memperkenalkan syarikat di mana ianya mempunyai 4 bidang kepakaran. Satu adalah di bidang operasi dan penyelenggaraan, which is operation and maintenance. And then yang kedua adalah EPCC, Engineering, Procurement, Construction and Commissioning. Yang ketiga adalah ICT, Information Communication Technology. Dan yang keempat adalah Education and Training. So yang ICT inilah yang kita usahakan supaya kita menjadi sebuah syarikat yang mempunyai kepakaran dalaman, dan pada masa yang sama kita juga mempunyai kolaborasi dengan syarikat international. So that what is lacking within our organisation, we can also tap onto the expertise of external international company. So dalam konsep ini, kadang-kadang orang merasakan bahawa seolah-olah kita lari daripada hala tuju yang asal dia. Tapi saya menegaskan sebenarnya tidak, sebab bahagian digital ini adalah daripada peringkat awal lagi kita mengatakan bahawa kumpulan Serba Dynamic mempunyai kepakaran dalam ICT. Dan kenapa ianya dilakukan sedemikian? Kerana kita meyakini bahawa digital teknologi ini adalah sesuatu yang perlu dikuasai oleh sesiapa saja yang ingin berjaya di dalam karier ataupun lebih-lebih lagi dalam kerja-kerja kami sebagai kontraktor kepada pelanggan kami. Jadi itulah antara kepentingan kenapa bekerjasama dengan syarikat luar, supaya dalam expertise from that side and the expertise from your side can work together and find where is the place to the hole to fill. Correct. And then satu lagi sebenarnya kita juga kita istilahkan tap onto the network of what Huawei has lah. Okay. Because it's a win-win situation. We might have a stronger network domestic in Malaysia. Huawei has also positioned themselves in a lot of other parts of the world, which they might need our resources to support them.
So saya rasa ianya adalah keuntungan, is a win-win situation for both parties. Ya, betul. Okey, baik. Sebagai sebuah syarikat yang dilahirkan di Bintulu dan kini telah pun ada kompleks ataupun pejabat korporat di Selangor, di Shah Alam. So, secara peribadi, adakah Datuk lebih cenderung untuk syarikat ini dikenali sebagai syarikat nasional ataupun syarikat kelahiran Sarawak? Secara peribadi. Saya mempunyai partner ataupun rakan kongsi, Dato' Abdul Kadir Sahib, yang mempunyai semangat tempatan yang amat kuat, ya. Okey. Dan beliau telah menegaskan bahawa Cyberdynamic haruslah meletakkan pangkalan utama dia ataupun headquarters operations di tempat asal di mana ianya wujud, iaitu di Bintulu. Yep. Dan pada masa yang sama kita tidak boleh menafikan pengiktirafan perniagaan, ya. Is talking about business decisions that you need to have a presence over in the center of the corporate world. So this is why kita mengistilahkan operasi kita di Menara Cyberdynamic di Shah Alam itu sebagai corporate office. Faham. Tapi kalau kita melihat dari segi investment that we put in, ya, Bintulu, the facility yang kita telah laburkan sekarang adalah dengan nilai hampir 300 juta ringgit Malaysia. Pelaburan. Di headquarters Menara Cyberdynamic kita membeli menara itu dengan harga pada ketika itu 42.5 juta. So meaning to say that we are not leaving the historical positioning of Cyberdynamic, which is in Bintulu, Yep. and move to other place. But the investment is continuing in the place where we originally exist. Yep. Bintulu. Itu sangat bagus ya, John, ya. Dan juga Datuk, dalam konteks Sarawak, Serba Dynamic ini turut bertapak di negeri kelahiran. Jadi apa peranan Serba Dynamic ini di negeri ini sebenarnya? Adakah hanya untuk mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan ekonomi dan sebagainya, Datuk? Saya rasa apa yang Jess sebutkan tadi, kedua-duanya termasuk memberi peluang pekerjaan, dan saya selalu menegaskan bahawa sebenarnya the skilled workforce from Sarawak are one of the best to the best of our experience. Number one, they have the stamina. Number two, they are much easier to be managed because they obey instructions. And the other thing is they have the stamina. In other words, they are willing to work under hard and challenging situation. So, a lot of our key field service workforce are from Sarawak. But of course, as time goes by, I would say that I cannot deny the presence of expatriate, especially in our Middle East operations. A lot of them are from India. And I will always remember them for supporting our operations over there till today. So if you combine it, everything, it is a multinational company with different races and with different nationalities. So back to Sarawak, we have a very strong, I would say, love to our state, Sarawak. Yep. And I would say that together with my partners, Dato' Abdul Kadir Sahib, and of course Dato' Pangeran Awan Daud, we do have big plans to come back to develop the states with the blessing of our Honorable Chief Minister. And especially we are looking at the telecommunication aspect, the internet connectivity aspect, especially looking at what we call it as the underserved and the unserved area. So this is also very important in terms of the corporate intentions of the Cyberdynamic Group. Sebab kita telah memasuki satu fasa di mana kita melaburkan investment yang agak tinggi
in human resource, in equipments, and of course the research budget that we have put in to develop what we call it as the frontier technology in line with Industrial Revolution 4.0 requirements. So all these things need good internet connectivity and coverage. So it actually will support our initiative. Yep. At the end of the day, the whole system needs to be integrated together. Of course, so that's why we need connectivity. Baik, menarik sebenarnya topik pada pagi ini, Jess. Dan banyak lagi banyak lagi yang kita nak kupas dan kupas. banyak lagi yang kita nak bincangkan selepas ini. Kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. My vision for Cyberdynamic is to be a globally recognized and highly regarded entity in terms of safety, quality, and effectiveness. We want to be the first and the best option so that the customer do not need to look for other options. Cyberdynamic now has offices and service centers in United Kingdom, Bahrain, Indonesia, and United Arab Emirates. The immense growth of this organization is due to the great minds and the people that are part of this well-oiled machine. Here in Cyberdynamic, we strive to create an inclusive environment so that every individual feels valued. Cyberdynamic promotes an atmosphere that fosters friendship and loyalty. With the teamwork that we have, the organization becomes more efficient and productive. Cyberdynamic's IT capability is vital to ensure sustainability, especially with the emergence of Industrial Revolution 4.0. People from all walks of life make up the staff members of Cyberdynamic. This diverse unity promotes unity and a shared purpose. I trust that the future of Cyberdynamic is in safe hands as we have many young, bright minds and top leaders within the organization. The older generation and the newer generation Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang mungkin baru saja menyertai kami, pada pagi ini kita membincangkan mengenai Cyberdynamic terus ke puncak. Dan untuk itu kita bersama dengan Datuk Dr. Abdul Karim, Group Managing Director dan Chief Executive Officer Cyberdynamic Group. Baik, Datuk, kita nak tanya pada diri Datuk sendiri secara peribadi, apakah cita-cita Datuk untuk Sarawak dan bagaimana ia boleh dicapai? Pertama, saya rasa saya ingin memainkan peranan sebagai penghubung kepada pihak-pihak yang nombor satu kurang mendapat maklumat yang tepat mengenai Sarawak. Kedua adalah juga untuk membuktikan bahawa Sarawakian ataupun orang-orang Sarawak mempunyai kepakaran dan juga kepintaran dari segi teknologi dan juga perkara-perkara lain yang dimiliki oleh mereka-mereka di negara-negara yang maju. Jadi untuk yang poin yang pertama, kadang-kadang there are a lot of misinformations about the state of Sarawak. Way back about 5 years ago, I still remember that people think when they talk about Sarawak, people is still living in the tree, in jungle, and so on and so forth. And if you remember, way back about a few months ago, news has been viral around saying that there are students who climb up the trees, trying to get the internet connectivity and so on. And that actually, from another angle, reinforce the thinking that, yeah, this is true. People is still very backward and so on.
So whatever it, I think is a challenge to be put on me as a Sarawakian to play the role to give the correct message about the state. Yep. And the second point that I mentioned, I would say is we have to work hard to ensure that the foreign investment is also coming into the state of Sarawak. And of course, also domestic investment coming in from other states within the federations of Malaysia. Yep. And let's join hands together to develop this beautiful state, Sarawak. Yeah. Alright, and also recently dengan kewujudan, ini soalan luas sikit daripada Serba Dynamic, kewujudan Petros dekat Sarawak. Mungkin apa pendapat Datuk mengenai kewujudan Petros yang bertanggungjawab untuk menjaga hak minyak asli gas Sarawak? Mungkin apa pendapat Datuk mengenai itu? Saya melihat daripada sudut pertama bahawa kepimpinan under the leadership of our Honorable Chief Minister Datuk Patinggi Abang Jo, of course together with the previous CM Tok Nan, has been trying their very best to bring back the opportunities to Sarawakian. And the existence of Petros is evidence that that struggle has reached success level. Yep. So now it is going back to Petros to prove itself that the Sarawakian has this capability. And as a private entity, Serba Dynamic, yep, we would like to look at the opportunities that we can collaborate with Petros. And then, of course, there are discussions ongoing. And hopefully Petros can consider also to give opportunity to company like us, which is originally from Sarawak, to tap onto some of the opportunities over in the state. Yep. Yeah. Betul tu. Saya pun rasa setuju juga kalau kita jalinkan kerjasama dengan Betul. Petros ni, Betul. sebenarnya Serba Dynamic ni. Baik, Datuk, tahun 2020 dikatakan tahun yang sangat mencabar, kita katakan. Dan juga namun ini merupakan tahun yang sangat cemerlang untuk Serba Dynamic. Kerana berlakunya pandemik COVID-19 ini, order book dikatakan telah menaik daripada 3 bilion kepada lebih 18 bilion. Jadi bagaimana Serba Dynamic mampu melakukan hal ini dan apakah tindakan Datuk sebenarnya dalam mengatasi cabaran pada masa tersebut, Datuk? Sebenarnya dalam perbincangan pihak pengurusan kumpulan Serba Dynamic, kita meletakkan satu perkataan yang amat penting. We call it sustainability. Jadi sustainability ini adalah salah satu attributes adalah mampu untuk menghadapi cabaran dan terus maju ke arah mencapai target ataupun the goals that we have set. So based on this, Serba Dynamic meletakkan dua noktah yang penting. Pertama adalah teknologi. Kita tahu bahawa Serba Dynamic we don't have strong cables, istilah yang biasanya orang guna. Maknanya political cables to help to get contracts and so on. We don't have that. And of course, the other factor which people normally put on is, do you have a rich father or a rich brother and so on? We don't have that. Yep. And as a result, what we are saying is it has to be based on our performance, our track records, and very importantly is we must acquire the technology in hand. So we focus and concentrate on that. That is why in a lot of our discussions and so on, we focus on technology. Yeah. And many times it's been raised out for Serba Dynamic to take this agency, that agency and so on. We said that is not the priority. Taking up agency, you just get a bit of commissions from the original manufacturer. But if we acquire the technology, we can provide that service over not only
to the customer. So from that aspect, we win and we manage to go through this difficulty. Wow. Antara Teknologi yang penting. Okey, jadi menarik. Sangat Betul. menarik, sangat memberi Saya pun dah inspirasi. terbawa-bawa Kan? dah mendengar. Nak lagi dengar. Okey, kalau anda nak dengar lagi apa yang akan dibincangkan, kita akan berehat sebentar dan selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Datuk Dr. Abdul Karim Abdullah. Jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik, sebelum kita berehat tadi, ada VT yang menunjukkan latihan secara virtual. Dan itu juga adalah salah satu projek ataupun salah satu inisiatif daripada Serba Dynamic. Dan kita nak tanya, Datuk mungkin boleh kongsikan apakah, mungkin boleh kongsikan lebih mengenai latihan secara virtual itu? Ianya merupakan satu teknologi yang diwujudkan ataupun wujud sekarang dan what I can say is become very popular, especially during the COVID pandemic situation. Sebab latihan ni kadang-kadang kepakaran tu kita kena ambil daripada luar negara. So meaning to say that the expert has to come in, travel into Malaysia, and then after that provide the necessary training physically. Tapi dalam keadaan pandemic situations of this COVID-19, that kind of thing is not possible to happen. So the technology has advanced in such a way that virtual reality technology boleh digunakan dan apa yang diwujudkan di situ adalah sebenarnya the expert is virtually exists in front of you and guide you what need to be done and so on. And what you see here and what the expert is seeing on their locations is the same. So lebih kurang secara ringkasnya begitu. So with that, it is a technology that is deployed at the moment. The same thing sebagai satu contoh yang mudah untuk faham. Kalau kita main roller coaster physically at the theme park and so on, now you can have this virtually. So meaning to say that you wear your goggles, you run the program, and you sit onto your seat, and you can experience going through the roller coaster. Exactly the same. Menjerit-jerit juga. Pernah ya? Dia macam real kan? Macam real. Tapi okeylah, bagi pendapat Datuk pula, adakah virtual latihan secara virtual ini memadai? Terutamanya dalam skill job. Saya rasa memadai sebab teknologi dia sentiasa dimantapkan. Improvement is done from time to time, and it reach a level now that it is as if the expert is in front of you. And some of the technology, for example, like if the
the real training, you will feel that that thing is vibrating. And visually, you can also feel that it is vibrating. So it's reached that level of improvement. Yeah? Betul. So yes, I would say that this is the future. And it helps a lot in terms of cost saving for whoever need their people to be trained. Yeah. So teknologi ini baru saja diadaptasi dalam Serba Dynamic selepas berlakunya pandemik. Jadi baru saja ke ataupun memang sebelum ni pun sudah mengadaptasi latihan secara virtual? Sebenarnya kita memang dah memulakan usaha ini. Dan keadaan pandemik ini sebenarnya memberi peluang yang lebih mantap untuk kita mendapatkan pelanggan yang memerlukan kepakaran yang sedemikian. Blessing in disguise. Ya, correct. Dan Datuk, kalau kita lihat bercakap mengenai virtual ni, kita memang ada juga di Virtual Park dekat Kota Semarahan. Dan untuk pengetahuan semua, itu pun salah satu inisiatif daripada Serba Dynamic. Jadi bagaimana di Virtual Park Kota Semarahan menjadi produk perintis pembangunan teknologi digital di rantau ini, Datuk? Dan kenapa pilih Kota Semarahan untuk menjadi lokasi tersebut? Pertama, kalau kita lihat secara ringkas, Digital Virtual Park ini dia mempunyai 3 komponen yang penting. Satu is the Innovation Lab. Innovation Lab ini is a platform where we want to promote and support SMEs and also we call it a startup company. Startup company ini mereka mempunyai idea yang baik, cita-cita yang tinggi, and they need some helping hand. So what we do is we create a platform for them to come in and become a member, and we connect them to all the other suppliers, technology provider, and so on. And then at the same time, we do have certain grant. We launch and roll out the first phase 5 juta, 5 juta. Dan ramai juga platform-platform yang lain ataupun other regulatory institutions also come in to support. So that is on the Innovation Lab. Satu lagi adalah the visual entertainment. This visual entertainment ni kita nak supaya people can be convinced about technology related to Industrial Revolution 4.0. Seeing is believing. Kalau kita dah cerita pasal teori and so on, tapi tidak ada pembuktian dia secara reality, susah juga. So we created that. Besides the entertainment that they can experience, it built up their confidence on the technology. And the third component is the e-sport. E-sport is the future. A lot of people does not believe it, but if you look at the trend that is going on globally, e-sport is getting the support from the youth, especially in a big way. So we invested into that so that because we know that this will be the future alternative to the actual physical sport. So dia ada 3 komponen macam tu. So in the bigger plan of it, we are putting this digital visual park as a branding, which we want to promote in other states within Malaysia. Even more in Bangi, we have launched it, but it's not the full scale. It's just one component of the visual park. Kelantan has more or less accepted the proposal. Outside of Malaysia, the first locations will be in Fujairah in United Arab Emirates. And it will grow as a brand name under Digital Visual Park. In fact, we have put in the trademark onto that particular name already. And in the bigger picture, the Innovation Hub is actually a bigger picture of this Digital Visual Park. So we always believe that we need to start from small to build up the confidence and the belief of the people, then we roll out a bigger version. So more or less, this is what the management of Serba Dynamic is planning. Jadi the virtual park dekat Kuching ni adalah is it a full scale park? Is it about there? The full concept is there. The full concept, okay. But it is not in a big scale. Not in size, all right. But we strongly believe that it depends on the demand. If the demand grows further, we will expand it further. Definitely. And the end result that we want to see is to build an ecosystem. Ecosystem maknanya the innovation lab yang kita rancangkan ini, if more startup company comes and then they mature to certain level, they will have to also manufacture parts and component.
then we will expand the ecosystem so that there will be manufacturing facilities and so on. Supaya dia tidak terputus di sana saja. Betul. Ya. Dan lepas ni Datuk mungkin boleh bagi tiket free masuk dekat Ya. Division. Ada minta tiket free. Terima kasih Datuk. Gitu. Baik, okay, kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini. Sungguh menarik, sungguh saya ingin tahu, betul. banyak yang saya ingin tahu. Jadi kita akan berehat sebentar, kita jumpa selepas ini. After achieving certain goals, there is other bigger goals for you to achieve, and it should never end. So it is a journey. Serba Dynamic Group is a listed entity on the stock exchange of Malaysia. So the company capabilities is as an engineering service provider. I would say that it's a very humble startup. Today, we operated in the 6 regions in 21 countries globally. We always have the intentions to go out of Malaysia. We faced difficulty when we started our first job in Qatar because when we go to our local bank, they could not really entertain our request for our projects outside of Malaysia. But when we go to HSBC, it's different because it's a global entity and its presence in all the country. Other than that, we are still putting efforts into ASEAN. In Indonesia, the populations are big, and I would say that the opportunities over there are a lot. And of course, countries like Laos is also opening up the country, and a company like Serba Dynamic can really offer and go in a big way. HSBC came in with a complete solutions. We are very grateful because one of the Asia high-yield sukuk that we have raised, and HSBC is the sole global coordinator and also the principal advisor for this particular exercise, and we've done it very successfully. Baik, kembali lagi di blok yang terakhir. Masih lagi bersama dengan saya dan juga John. Dan masih juga bersama dengan Dato' Abdul Karim Abdullah, iaitu Group Managing Director Chief, Executive Officer. Baik, sekarang ini kita akan meminta pandangan Dato'. Pandangan Dato' betapa pentingnya sesebuah organisasi mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang, different capabilities orang katakan. Dan untuk memastikan ia mampu bertahan menghadapi pelbagai tahap ekonomi. Apa pandangan Dato'? Saya amat setuju dengan kenyataan tersebut, Jess. And cuma saya ingin menekankan satu perkara yang penting, kepelbagaian kepakaran itu tidak boleh lari daripada kepakaran yang asal dia. Sebab kalau kita diversify too much and we are not expert and good in that particular area, so at the end of the day it will not help also. So we have to diversify, but does not run away from our core expertise. And that is what we have been doing actually. Maksudnya tak salah mempunyai pelbagai capabilities, tapi kita kena stick dengan satu-satunya yang core capabilities yang kita ada sebenarnya. Betul. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Dato'. Walaupun saya boleh mengacara, boleh baca news, tapi you need to know what is your betul, core. apa our core ni sebenarnya. Dan juga Dato', bagaimana sejarah penglibatan Dato' dalam menerajui 3 syarikat? Saya rasa 3 syarikat mempunyai kepakaran yang berbeza, dan ianya tidak bertindih di antara satu dengan yang lain. So what it means here is actually support each other or it complement each other. So at the end of the day, it's a complete solutions that we are providing to our customer. Seperti yang kita tahu juga, sedia maklum kita sedia maklum bahawa Serba Dynamic ada menubuhkan satu makmal inovasi di Institut Teknologi India di Chennai. Jadi bagaimanakah ia telah berjaya menarik ramai profesional dari bidang lain untuk bersama dengan Serba Dynamic? Seperti di awal peringkat perbincangan kita, saya ada menekankan bahawa
saya memberi suatu penghormatan yang tinggi kepada profesional-profesional daripada negara India, especially in our Middle East operations. So in line with this, sebenarnya salah satu bidang yang kita telah usahakan dengan bersungguh-sungguh adalah dari segi ICT. Dan seluruh dunia rasanya memberi satu pengiktirafan yang agak tinggi juga kepada profesional-profesional IT daripada India. And then the other reasons is they are quite competitive. And their adaptations to the working culture in different countries, they can quite easily adapt. So as a result of that, kita menggunakan that institutions or set up di India tu sebagai tempat untuk kita mengambil profesional bila diperlukan. Sebenarnya kita juga set up what we call it as a backroom technical support team over there juga. So kerja-kerja yang kita dapat di negara yang berbeza, kita akan transfer it over there. The backroom support team will work onto it and then transfer it back to our headquarters operation, consolidate it and send it to our customer. So dari segi dengan cara yang sedemikian kita boleh jimatkan banyak kos. We are also competitive and we deliver it to the quality that is required. Okay. Dan juga Datuk banyak kongsi ataupun banyak bercakap mengenai sustainability dalam satu syarikat. Tapi ini pun keluar topik juga Datuk, saya nak tanya. Kerajaan Negeri Sarawak ada inisiatif untuk mewujudkan inisiatif green technology, green environment seperti hydrogen buses, hydrogen station dan sebagainya, electric buses. Apakah yang mungkin Datuk boleh macam mana berkongsi kongsi pendapat mengenai itu, mengenai sustainability terhadap green technology, green environment yang Kerajaan Negeri Sarawak sedang tekankan sekarang? Saya rasa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sarawak adalah suatu yang amat baik dan suatu yang aligned to the world international standards and requirements. Ya. Sama juga macam syarikat seperti Cerbadynamic, kita selalu ditekan supaya melaksanakan elemen apa yang dikatakan sebagai ESG. Ya. ESG ini environment, social and governance. Okay. So environment ni amat berkaitan dengan the green technology and so on, because when people talk about environment, people is talking about the reductions of carbon emissions into the atmosphere. So one of the way is to embark onto all these green initiative, hydrogen as a source of energy, and of course people is also looking at biogas, biomass, and so on and so forth. So saya rasa memang amat sesuai dan saya mendukung sepenuhnya apa yang diusahakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak ini. Tapi in terms of sustainability, adakah bagi pendapat Datuk, adakah ia boleh disustain? Based on the theory and the belief of the expert in this particular area, yes, it is something which is sustainable. Okay. And it is very much time will prove it. Yeah, betul. Time will prove it. Yes. Jadi itulah, we have to wait and see. Tapi itulah ada inisiatif tu untuk daripada Kerajaan Negeri Sarawak untuk mewujudkan green green environment, green technology dan sebagainya. Dan okey, mungkin soalan yang terakhir Datuk, mungkin boleh kongsikan apakah prinsip pegangan Datuk sampai sekarang yang menjadikan Datuk sebagai seorang yang ikon, berjaya, role model. And masih lagi ingin menceburi dalam bidang-bidang baru. Betul. Still going, no signs of stopping down yet. Apa prinsip yang Datuk pegang tu? Pertama, saya melihat bahawa kita kena melihat sesuatu dalam konteks every day is a learning day. Learning because there are a lot of new things coming up. Technology is evolving so fast at the moment. And we have to humble ourselves and say that there are still a lot of things to learn. That's number one. Number two is something which I always mentioned. Success is a journey, it's not a destination. Okay. Because if we say that it's a destination, so once you reach a certain level, then you have no motivation to move on anymore. Okay. If it's a journey, it will be continuing. So saya rasa kalau kita asaskan pada dua panduan itu, ianya boleh
menjuruskan seseorang itu ke arah kejayaan. Terus berjalan. Itu Betul. kita harus Betul, kita harus contohi, Yes, John. contohi, betul. Satu, humble dan set the journey. Betul set the tak? journey dan every day is a learning. Every day is a learning day. Baik, terima kasih Datuk Doktor Terima kasih, Datuk. sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kami sangat berbesar hati dan terima kasih atas perkongsian yang baru dikongsikan. Thank you so much. Thank you for having me. Yep, thank you. Ya, sama-sama. Baik, sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Esok kembali lagi bersama dengan saya dan seorang lagi muka baru Sejahtera Asia. Jadi kalau nak tahu siapa, saksikan esok 7.30 pagi. Baik, terima kasih kepada anda setia bersama dengan kami. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John. Kita jumpa lagi hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. inovasi. Bye-bye.